Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam saya kan, tuan-tuan dan puan-puan ahli jemaah yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah, dirahmati, diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu kira macam doa selamat lah tu. Tuan-tuan di sini untung sebenarnya sebab ada tazkirah 4 kali selepas solat 5 waktu. Sebab tu orang yang berada dalam masjid, dalam majlis yang disebut dalamnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berselawat, itu adalah majlis yang besar. Nampak kecil je tapi besar. Dan kita yang tak ambil bahagian rugi. Dia apabila orang bagi hadiah tak, kita tak ambil, nampak macam sombong kan. Sebab tu I'm sorry I'm talking about that kan. Kalau ada orang bagi tazkirah, paling tidak pun duduk sekejap, lepas tu nak balik tu sebab bini beranak ke, tak kisah nak buat macam mana kan. Bini beranak tiap-tiap hari berat kau sini lah tempat lain. Saya rasa lama tak mari sini tu. 2 minggu lalu saya tak mari tak. Masa tu saya ke Terengganu tu. Maklumlah kita kena tengok juga Terengganu kan, bukan sekadar tengok Johor saja. Tu tuan pun tengok saya baju pun warna lain kan, warna orang tanya juga pasal baru menang kan. Kita raih lah. Astaghfirullahalazim. Haji masih lagi kekal, alhamdulillah, alhamdulillah, insya-Allah. Tuan-tuan tak faham, ada yang faham, alhamdulillah. Jadi antara doa yang perlu banyak kita baca saat-saat akhir ni ialah Allahumma balighna Ramadan, insya-Allah. Minta kita dapat masuk ataupun dapat hidup. Hidup bukan hidup saja, hidup nak beramal dalam bulan Ramadan. Baru ni nisfu Syaban sini baca Yasin 3 kali ya. Ada tempat dia baca Yasin 3 kali. Saya tanya baca Yasin pertama tu apa? Untuk panjang umur. Alhamdulillah lah, untuk panjang umur dalam ketaatan. Ni yang boleh mari lagi ni. Ada orang panjang umur dia nak lawan Islam, lawan Islam, lepas tu istihar pula lawan. Tu bukan sinilah, tempat lain. Lepas tu kita kena sokong Islam, kena sokong Islam. Ada orang dia orang Terengganu kata nganying, tahu nganying, sindir. Dan bila nak buat wuduk, dan nak buat wuduk lagu mana, mu tak sokong Islam kan tu. I'm sorry ya. Ada orang dia nganying, tahu nganying, orang Terengganu kata nganying. Nganying ni sindir. Bila nak buat macam mana, mu tak sokong. Jangan jadi munafik. Tu minta maaf saya cakap kasar sikit. Subuh ni dia kuliah dia power sikit sebab ada makan pagi kan tu, biasa. Tu yang kedua tuan-tuan, apa nama ni, orang baca Yasin 2 kali. Yang kedua tu untuk murah rezeki, alhamdulillah lah. Dan yang ketiga minta husnul khatimah. Husnul khatimah ni bukan sekadar the end tu memang the end ni tamat nanti. Husnul khatimah. Yang kedua yang kita nak husnul khatimah, apa-apa yang kita buat, amalan ibadat kita ni husnul khatimah, maksudnya penyudah yang baik. Kita buat ibadat apa? Solat kita solat yang terbaik, zakat kita zakat yang terbaik, haji kita haji yang terbaik, puasa kita puasa terbaik, sedekah ke whatever lah. Hatta masuk bilik air pun terbaik, keluar bilik air plus. Ni ada orang dia selesai dia je, yang dia tinggalkan dia tak plus, dosa. Kita masuk lebih-lebih lagi tanda awam. Kalau tanda sendiri tak apa, tak plus sebulan tak apa, bak segi guna kan tu. Ni plus awam. I'm sorry saya bercakap ni sebab berkaitan dengan adab kan tu. Adab ni tinggi tuan-tuan. Adab ni lambang orang yang berilmu. Orang yang beradab
insya-Allah dia berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Tu. Orang yang ada adab ni lain. Manakala orang yang ada ilmu lain. Orang berilmu ni ada kalanya dia nak menang Ni macam ada puak-puak saya ni. Sampai ke subuh dia bincang. Saya duk fikir ini ayat apa dalam hati saya, tapi saya ambil baik lah. Saya ambil baik dia bincang tu untuk maslahat. Tu. InsyaAllah kita sambung baca kitab kita, muka surat apa tuan? 130 dah. Banyak dah ni. Jadi apabila habis kitab ni kena buat convocation. Muslimat masaklah apa-apa yang patut. Apa ni, pizza ke apa ke. Panggil anak-anak. Orang tua macam kita ni makan pun tak banyak kan. Bak gada gauk. Betul tu. 133. 30. Fadilat surah Al-Fatihah. An Abi Sa'id bin Ma'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu hatta sallaitu qala fa'ataituhu faqala sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka an ta'tiyani qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli qala sallallahu alaihi wasallam alam yaqulillah ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul iza da'akum lima yuhyikum lima yuhyikum summa qala sallallahu alaihi wasallam لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Agak-agaknya masa saya baca itu tuan-tuan tahu tak mana dia. So ke tuan-tuan saya pun tak ingat mana. Alhamdulillah ada buku. Waktu dulu tuan guru kami dia baca hadis, suruh kita terjemah. Merangkak kita tuan-tuan nak terjemah hadis. Tu dululah. Sekarang ni mudah dah sebab mudah. Student saya bagi assignment sekejap aja dia buat. Saya kata mau ambil mana banyaknya PowerPoint itu dia. PowerPoint tengok dalam internet. Saya semalam ke Kota Kinabalu tuan-tuan. Tapi balik dalam pukul 12 tu dah balik lah. Pergi pukul 10 suku, balik pukul 12.30. Pukul 11.45. Nampak tak? Secara online. Nampaklah keren sikit kan. Tapi saya bersyukur tuan-tuan sebab suara saya sampai ke Kota Kinabalu secara online. Sahabat saya dulu masa sekolah tu kan, dia mengajar di Politeknik Kota Kinabalu. Jadi dia minta bagi sedikit tazkirah. Saya insya-Allah lah dia kata. Saya kata boleh lah kata. Sebab betulan tak ada kerja kan. Tapi waktu solat kuliah subuh mari ada orang ajak makan kambing, tak pergi. Sebab dia ajak tu pukul 11. Jadi saya janji dengan kawan saya pukul 10.30 hingga pukul 12. Jadi tak paksalah balik jemput dulu. Kawan saya tu jemput dulu. Jadi kambing tak pergi. Dia kata tak apalah Ustaz, lepas tu pun pergi. Malulah kita kan. Macam acak kali saya pergi tahlil orang sudah pun saya sampai. Pergi makan. Lepas tu minta tapau pula. Baru ni saya pergi tahlil satu tempat. Selepas tahlil tu orang tu jamu kuih sopan. Tahu ke kuih sopan? Tak tahu. Kuih sopan? Tuan-tuan tak tahu? Tak tahu yang tu. Isteri saya suka makan tu. Saya bila makan tu sedap, saya cakap kat tuan rumah tu, betul lah kawan saya kan, saya nak ambil yang ni, apa besar nak balik rumah. Isteri saya suka makan.
Lepas tu dia kata tak apa Ustaz, nanti dia ambil yang lain lah, dia ambil yang baru. Tujuan saya cakap apa, saya nak suruh dia berilah banyak sikit. Saja gurau tuan kan. Itu tanda ingat. Bila makan tu ingat kat isteri. Macam tuan-tuan ni ingat tak masa duduk kuliah ni? Alhamdulillah. Ke ingat isteri kata balik awal? Isteri kata balik awal bang, tak payahlah dengar kuliah ustaz tu, dah tahu dah tajuk dia poligami. Astaghfirullahalazim. Okey tuan-tuan ni minta maaf lah daripada Abu Sa'id bin Al-Ma'alli berkata radhiyallahu anhu tu kita berdoa kepada Allah untuk sahabat. So doa tu. Berkata, pernah aku sedang solat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya sehingga aku selesai solat. Rasul panggil dia, dia tak jawab, dia sedang solat. Dia yakni Abu Sa'id berkata, lalu aku pergi menemui baginda selepas dia habis selesai solat lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang menghalangmu daripada datang kepadaku? Dia yakni Abu Sa'id berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tadi aku sedang solat. Baginda berkata, bukankah Allah telah berfirman, artinya, wahai orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila dia menyeru kepada kamu sesuatu yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dalam maksud hadis ni, dalil ni. Jadi maksudnya apabila Rasul panggil kena jawab. Jawab ni sembahyang sunat lah. Kalau sembahyang fardu tak. Ini keadaan sembahyang sunat. Maksud apa Nabi panggil? Nabi panggil tu nak beritahu. Sebab Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin. Sebab itu tuan-tuan, para ulama kita buat majlis ilmu, sebab nak sampaikan apa yang Nabi beritahu. Tiba-tiba kita tak ambil bahagian, rugi ya. Bola tengok kalah Malaysia kan lawan Singapura. Anak saya kata abah balik kalah. Semalam saya ada kuliah di satu masjid. Saya pun nak tahu lah. Balik tu saya telefon anak saya, sebab nak tanya nak makan tidak. Sebab Hairul saya yang dua orang tu memang nak makan je. Tu. Jadi apa nama ni, kalah. Saya kata bagus juga kalah. Sebab kalau menang kan sombong tu. Takut bukan bersama. Tapi insya-Allah lah. Sedangkan skuad tu ada kemajuan lah. Saya pun sebenarnya dipanggil, tapi memandangkan apa nama ni, komitmen dalam kuliah ni, saya pun tak pergi lah. Tuan-tuan pun nampak macam tak berapa setuju je dengan kenyataan saya. Lepas tu acuh tak acuh je dengar. Kau cakap lah ustaz, kau nak cakap apa? Aku dah tahu. Astagfirullahalazim. Panggil ni maksudnya memberi sokongan, tuan-tuan. Kita kena sokong negara kita. Tajuk macam pendidikan sivik pula begini. Okey, bukankah dikata Allah telah berfirman, maksudnya wahai orang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila dia menyeru kepada kamu sesuatu yang menjadikan hidup kamu sempurna. Maksudnya apa? Kita ni nak apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Cari, kena cari. Waktu ulama-ulama kita mari dia cari jauh sampai ke negara-negara itu, kita tak jauh. Mari surau je tu pun betul lah, ada kuliah duduk sekejap. Kitab pun tak ada. Kitab tak ada tu tak bawa. Bukan tuan-tuan, orang lain cakap ni, ustaz ni macam kata ke saya je. Bukan begitu. Kita kena tunjuk sungguh kita. Macam kita pergi mana-mana, kita kena bersungguh. Bersungguh di sini maksudnya dia kata ulama kita marin Allahu Akbar. Lepas tu kita bersyukur pada Allah, ada ulama-ulama yang membantu kita, tuan-tuan. Macam tadi kitab yang dibaca oleh Syekh kita tu, kitab himpunan hadis oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Tu dia dah meninggal dah lama. Meninggal lama dah rasa. Tapi kitab dia masih dibaca. Sebab apa? Ada barakah. Sebab apa ada barakah? Sebab dia sebut tentang Rasulullah dalam cerita dia. Allahu Akbar. Nabi SAW pernah mengaminkan 3 perkara bila Nabi naik mimbar. Ingat tak? Malaikat Jibril suruh amin, Nabi kata. Sebab tu Sayyidina Mu'az tanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan itu? Nabi memberitahu, amin yang pertama tu, ada riwayat kata, apabila disebut namaku, orang tu tak berselawat padaku, orang tu tak dapat apalah, rugi.
celaka. Yang pertama. Satu untung kita ada duduk dalam majlis ilmu, kita dapat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang masuk Ramadan tapi tak dapat keampunan Allah, rugi, celaka. Dan yang ketiga, siapa yang hidup bersama ibu bapa dia ataupun salah seorang daripadanya, dia tidak berkhidmat untuk ibu bapanya, rugi. Allahu akbar kabir. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat keuntungan, tuan-tuan. Dah kalau mak bapak kita dah tak ada, carilah jalan macam mana kita nak buat baik. Seperti mana yang mak ayah kita dulu suka buat baik. Contohnya dia suka ziarah orang ni, kita pergi ziarah, ataupun kita bersedekah atas ibu nama dia dan sebagainya, insya-Allah. Itu. Kita dekat dengan Ramadan ni, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi Nabi kata, bukankah Allah telah berfirman? Okey. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, aku bersungguh untuk mengajarkan kamu surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini. Mana Nabi beritahu dia bersungguh. Jadi dia kata, dia yakni Abu Sa'id berkata, baginda lalu memegang tanganku ketika hampir hendak keluar dari masjid. Aku yakni Abu Sa'id berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhan telah berkata tadi, aku bersungguh untuk mengajarkan kepada kamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, benar, surah itu ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ia sesungguhnya 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung ia telah diberikan kepadaku. Maksudnya apa? Mana suratul Fatihah ni dia 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang tu dibaca dalam solat. Contohnya dalam solat lah. Dan ulama kita pula diulang-ulang balik baca ayat ni apabila ada orang mati, Al-Fatihah, kan tu. Apabila nak buka majlis, Al-Fatihah, kan tu. Jadi nak ulang-ulang supaya apa? Mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan, sebab tu kita bila dengar orang mati, marilah kita sama-sama menyedekahkan bacaan Al-Fatihah. Lepas tu dia pun Al-Fatihah. Tu ada ulama kata tak apa, sebab kita baca tu baca ayat Al-Quran, kan tu. Pahala dia kita hadiahkan, boleh hadiahkan pahala, insya-Allah. Hadiahkan pahala. Itu. Biasa dalam bulan Syaban ni orang banyak buat tahlil lah. Dululah, sekarang ni mungkin faktor pandemik ni. Tapi nanti dalam bulan Ramadan pun buat juga tak? Tu. Biasa kan begitu. Atau cara solat tarawih. Yang pertama sembahyang, kita sembahyang tarawih, kita pergi sembahyang isyak, kan? Ni ada beberapa SOP yang saya nak beritahu tuan-tuan untuk tuan-tuan sampaikan. Kita pergi sembahyang isyak berjemaah ni, yang pertama kalau kita pergi masjid, sembahyang dulu sunat tahiyatul masjid, kan? Kalau pergi awal lah. Lepas tu kalau ada ruang sembahyang sunat qabliyah isyak, sembahyang dulu. Lepas tu sembahyang isyak berjemaah. Sebab tu sembahyang sunat selepas isyak ba'diyah, itu besar fadilat tu. Jangan duduk lepak tunggu tarawih, besar lagi fadilat tu daripada itu. Contoh ni ada orang dia duduk lepak tunggu tarawih, tu sembahyang dulu, sembahyang sunat selepas isyak 2 rakaat. Tu sembahyang sunat selepas isyak 2 rakaat. Kalau ada nak buat 4 rakaat pun boleh juga, kalau kita tu imam lah, kan? Orang tunggu kita. Tapi kalau kita makmum, orang tak tunggu kita lah. Lepas tu baru sembahyang tarawih ikut imam. Tu sini buat berapa sini? 8. Bunyi slow je macam tak puas hati. Ada yang nak buat 20. Okey lah, 8 pun betul. 8 campur 3 11. 10 campur 3 13. Apa nama ni, 20 campur 3 23. 36 campur 9 3 39. 36 ahli Madinah buat. Sebab ahli Mekah buat 20. Jadi ahli Madinah dia tengok ahli Mekah ni setiap kali selepas sembahyang dia mereka tawaf. Dia tawaf. Jadi ahli Madinah fikir, dia kata, oh kita tak ada tawaf, jadi kita tambah bilangan rakaat sembahyang tu yang jadi 36. Sini kalau buat 36 tinggal rehat, betul. Tu imam balik. Tak apalah, yang paling penting kita buat dengan sempurna.
Sempurna maksud apa? Ini sempurna ni, maknanya kita mula dengan imam, sudah dengan imam, tu sempurna. Ramai orang dia nak balik awal, tunggu balik awal tu tak ambil moreh. Tu. Tapi dia keluar awal tunggu moreh berat. Dia ambil kaedah mana? Tuan-tuan faham tak maksud saya? Dia kita nak dapat sempurna sembahyang tarawih ni mesti kalau kita bermula dengan imam, selesai pun dengan imam. Kalau kita sembahyang 8-3 sebelah. Tapi kalau di situ buat 23, 20, kena tunggu lah. Bukan tunggu kat moreh. Dia tunggu kat moreh. Dia habis sembahyang, dia tunggu. Itu tak. Ini penting. Dia panggil apa nama ni, SOP dia. Bukan SOP, adab dia. Dan kita pula, kalau kita sembahyang, kita tahu dah kita ni nak habis 8 nak balik, jangan duduk depan. Duduk belakang. Mengganggu. Mengganggu, melitah kat sana sini. Ramai orang yang tak faham. Bapa tak faham, bapa tak ada ilmu. Bapa tak ada ilmu, kuliah tak mari. Bukan sini, tempat lain. Ingat senang ke nak duduk dalam kuliah, tuan-tuan? Payah nak duduk dalam kuliah. Macam tuan-tuan ni kira orang hebat lah duduk dalam kuliah. Bukan senang, tuan-tuan. Sebab apa? Orang yang duduk dalam kuliah ni, dia mesti ada sifat tawaduk. Payah, tuan-tuan. Lebih lagi nak bertawaduk dengan hadis Nabi SAW. Tu. Sebab tu, tuan-tuan, Allahu Akbar kabir. Sebab tu, sini ada tazkirah tak sini? Tarawih. Ada, bagus lah, sikit. Jangan banyak sangat. Sembahyang tarawih ni sembahyang sambil berehat. Bukan berehat apa, maksudnya baca tenang-tenang. Kalau nak baca panjang, baca tenang. Nak baca pendek pun baca tenang, gitu. Kalau katakan baca pendek, selepas amin tu rehatlah sekejap apa. Macam ada rehat sekejap. Ambil masa setengah setengah minit. Baru baca qul huwallahu ahad, kan tu. Jadi semua rakaat baca qul huwallahu ahad je. Makmum pun suka tu. Tapi baca lambat-lambat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah sekejap. Allahu akbar. Itu tak apa. Qul huwallahu ahad tu besar tu kan. Pahala baca dia 1/3 Quran. Jangan main-main. Ada orang tak ingat? Tak ada. Sebab tu peluang kita baca ada. Jangan kita laju. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi mana? Bukan nak pergi planet mareh. Moreh pun pisang bergerak tu. Lainlah kalau contoh. Tazkirah beri sikit. Itu contoh. Okay, tuan-tuan, jangan marah kalau bagi tazkirah. Kalau marah, baca sendiri. Itu contoh. Baca sendiri. Itu tuan-tuan ya. Siapa yang mengetuk ibadat tazkirah? Pengusi. InsyaAllah saja gurau dengan pengusi. Jadi baca Al-Fatihah ni besar, tuan-tuan. Jadi kita insyaAllah Al-Fatihah kita ni kita perbetulkanlah insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran misluha wa innaha sab'un minal masaniyi wal Quranul azimul lazi u'titu. Tidak pernah diturunkan dalam Taurat, tidak dalam Injil, tidak dalam Zabur dan tidak dalam Al-Quran, yakni kelebihan. Maknanya tak ada yang lebih kecuali Al-Fatihah. Maknanya sebelum ni dalam Taurat pun tak ada, dalam Injil pun tak ada, dalam Zabur pun tak ada. Dalam Quran pun yang paling lebih ialah suratul Fatihah. Dan ia mengandungi 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung ia telah diberikan kepadaku. Mukjizat Nabi SAW. Untungnya kita, mukjizat Rasulullah ni hidup bersama kita. Dia panggil mukjizat maknawi. Sebab itu bersyukurlah pada Allah kita yang boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca, belajar. Sebab belajar Quran ni Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang dalam kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tuan-tuan tengok budak-budak yang pergi mengaji Quran tu, sebaik-baik orang tu. Tengok dia, panggil dik. Minta kita tengok dia nak beli aiskrim. Aiskrim Melaya panggil.
Skim Melaya ke betul? Yang panjang tu Skim Malaysia tak? Skim Malaysia. Melaya sebelum Merdeka kan? Malaya dulu. Jadi dia tengok dia ambil SK 10 orang. SK tu RM1, 50 sen. 10 orang RM5. Jadi kita beritahu kat tuan kedai tu, tak apa adik, saya bayar. Gitu lah. Contoh. Siapa? Budak-budak tu kata baik tu. Sebab dia sedang belajar Quran. Contoh. Lepas tu tengok ustazah pula ada. Jangan belanja. Apa? Pak ustazah tu bujang ni. Takut dia kata mengada-ngada. Tak faham? Contoh faham tak? Bini pula ada sebelah. Belanja ustazah. Contoh. Lepas tu ada orang ni tak reti berniaga. Dia tengok orang tu datang laki bini, dia abang nak beli apa? Marahlah isteri dia. Sebab isteri dia pun di rumah tak panggil abang, panggil nama je. Awak ni bergerak tu. Ni muslimat ni Ramadan ni. Pastikan hidang makanan ke suami dalam pinggan mangkuk yang mahal. Sebab pahala besar yang dibeli di Langkawi tu. Keluarkanlah. Nak pahala besar lagi, yang tu juga diunjuk ke jiran. Tengok sampai tak sampai balik. Tu. Nak bagi kuih ke jiran, letak dalam pinggan dia mahal tu. Ya, abang panggil nama dia Minah tu. Ni, Dek, Minah, ni. Tengok esok dia hantar tak? Esok dia hantar dalam polystyrene jam. Ada satu tempat tu, habis pinggan mah dia hantar kat jiran, berdiri. Jiran pula jadi tak reti. Tak ada sifat orang memberi apa kita merasa. Bergerak tu. Orang beri tu balas lah. Walaupun air mineral, bergerak tu. Ke sini tempat lain. Tu. Dah tak ada, tak boleh buat, beli lah di kedai kan tu. Bergerak tu. Dan muslimat jangan letak dalam polystyrene. Dah lapar tu makan polystyrene, bergerak tu. Ini betul ni saya cakap. Walaupun beli di pasar di bazar Ramadan, letak dalam pinggan mangkuk yang mahal tu. Suami tengok, alhamdulillah. Bak beli 400, 500 ribu ada. Mahal tu. Beribu beli pinggan mangkuk. Tapi tak guna, letak dalam almari. Macam ada orang lah dia beli sofa mahal, dia tak duduk bawah berat tu. Beli sofa 10 ribu, duduk bawah. Suami duduk marah. Kalau suami tidur lagi dia marah. Bang jangan tidur situ, ahli basi. Patutnya dia suka suami dia ada di rumah tidur. Dah kalau tidur rumah lain, tak apa. Saya biasa kat bergurau dengan isteri saya. Sekarang ni dah kerana dah tua lah. Dulu saya biasa balik subuh ni, letih saya tidur kat sofa, tidur. Bang tidur je, jangan tidur itu, anak-anak tengok. Saya kata alhamdulillah saya tidur kat rumah. Makna apa tu? Ada orang tu tidur kat rumah lain. Isteri saya tak marah saya cakap itu. Cuma tak tahulah. Cuma itu sekali saya pergi Kenduri, saya bercakap dengan akak tu, kak ni isteri saya. Akak tu dia bidah dia. Cakap dua bawa seorang. Biru muka saya tuan-tuan. Walaupun saya hitam, saya rasa biru muka saya. Dah lah hitam, biru muka. Sampai ke baju biru. Nanti saya kata, itulah suka sangat bercakap begitu dengan orang. Tahu ya Allah. Selepas tu saya pun berhati-hati. Saya tidak bercakap dah begitu. Kecuali di sini saja. Astagfirullahalazim. Allahu akbar kabira. Jadi besarnya fadilat suratul Fatihah. Bacalah tuan-tuan ya. Kalau ada orang minta doa, tak ingat, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tu. Kalau orang jemput pergi Kenduri, baca Al-Fatihah. Tadi saya tanya tahlil tadi kan, ada buat tahlil tak tu? Cuma tanya, orang ni mari tak? Bukan orang mati tu mari tak? Ni tak ada satu tempat pun ni saya pergi tak sembahyang tarawih, lama dah. Dia beri nama 20, 30 orang nama tuan-tuan. Dah baca belakang. Ya tu sebutlah ustaz, apa ni, si Fulan bin ni 30 je. Saya bilang orang depan saya 15 orang. Saya kata ramai orang mati pada orang hidup. Saya tanya, mana mari tak? Tak mari ustaz, mati belakang lah tu, arwah tu. Saya kata bukan nama ni mari, orang yang hantar nama ni mari tak? Kalau seorang tu mari seorang, sebab tu kita nanti kalau kita hantar orang tahlil ke apa tu, saya tak bincang tu, kita hantar nama siapa kata dengan ahli keluarga kita kabarlah ke anak beranak kita, ayah duduk dekat mana ni buat tahlil perdana, jadi jemput mari lah, jadi barulah ramai ni. Tak tu imam, tu bila tu siap zikir juga, la ilaha illallah, la ilaha, 3 orang. 3 orang tu bila dengar ramanya,
Tapi nama sebut 50 orang. Bukan begitu. Betul lah hantar satu borang RM50. Ingat banyak kan ke duit RM50 tu? Dia ingat banyak duit dia RM50 dah dia hantar. RM50 itu bukan kata apa, minta maaf lah. Bukan nilai RM50 tu. Nilai biar kita tu sekali dalam majlis tu. Tu. Minta maaf tuan-tuan ni. Bukan saya nak suruh tuan-tuan kata kat orang. Orang tu biar faham. Tuan-tuan tak payah kata kan. Nanti pecah undi. Ya tu. Pecah undi tu yang senang menang tu kan. Tak faham juga. Haji macam marah haji. Minta maaf je. Astagfirullahaladzim. Bukan senang tuan-tuan nak faham. Sebab tu ada riwayat kata 3 doa Nabi berdoa, 2 daripadanya dimakbulkan oleh Allah, 1 macam seolahnya belum dimakbulkan. Doa Rasulullah makbul. Doa yang kedua tu Nabi minta, yang pertama minta umat dia tidak dia hancur diganggu dengan kemarau yang besar. Kemarau tak ada. Tak kemarau kan. Yang pertama, yang kedua banjir yang besar tak. Yang ketiga Nabi doa minta umat dia bersatu. Yang ni nampak. Kalau kita tengok umat Islam tak bersatu. Negara Arab cara negara Arab. Tahu tu? Umat Islam di Malaysia tak bersatu. Bila tak nak bersatu? Reti lama bila nak tinggikan syiar Islam bersatu lah. Tak kira mu parti apa, bergerak betul. Dia kira parti dia dulu bergerak tu. Kita bila atas dasar Islam, tak kira lah mu parti apa ke, parti ayam ke, parti tik ke, parti cendol ke, demi Islam satu. Itu baru betul. Ni tak boleh, oh ni bukan prinsip parti kami. Dan nanti mau mati, suruh orang tu katik mu bergerak tu. Tak faham juga? Tak faham ni. Saya ni macam marah ni. Tapi saya tengok tuan-tuan selamba je. Saya anak murid saya di maktab kok. Saya marah ke apa? Dia sedia. Saja. Baru ni budak-budak tu kata, Ustaz marah. Marah apa cakap? Marah sebab apa? Sekali-sekali kena marah kok. Saya kata jangan kapa. Kalau betul budak tu nak kamu, biar dia hantar surat 13 kali kamu. Ni dak baru hantar mesej, balas dah surat tu. Ni. Ni budak-budak perempuan lah saya kata. Macam zaman dulu, ingat tuan-tuan. Tuan-tuan ni nak ke pasangan masing-masing. Oh, betul je. Tulis surat apa kali? Tulis surat tu pula 5 line nak tanya apa khabar. Kehadapan kekasihku yang kini berada di mana, contoh. Semasa kanda menulis surat ini, burung-burung berkicau-kicauan. Masuk belaka unsur-unsur alam. Babi je tak sebut. Kan? Angin sepur-sepur bahasa. Last sekali muka surat kelima, apa khabar dinda di sana? Semoga dinda sentiasa di dalam rahmati Allah. Macam biasa je ustaz buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Saya cakap dengan anak saya. Saya cakap, isteri saya balas surat saya masa saya tahun 3 di universiti. Sebelum tu tak balas. Dengar rakam saya dalam ustaz saya. Tahun 3 universiti baru balas. Allahu akbar. Tu. Pergi nak jumpa masa bertunang, kena pergi rumah. Anak saudara yang paling bongsu duduk dekat. Sekarang ni dia duduk Amerika, anak saudara tu. Tak balik-balik lagi. Masa hantar syarikat dia hantar masa PKP mari, tak balik sampai sekarang. Kahwin dengan orang Sikh masuk Islam. Boleh anak comel lote. Dah mak dia comel. Macam saya lah, nampak je gini comel. Masa kecil dulu. Nak tuan-tuan dah ketawa lah. Yelah tu ustaz, aku pun tak nampak kau ustaz. Yang aku nampak mikrofon je. Ada orang kata gitu tu. Saya dapati surau ni lah. Tu yang saya jarang datang. Astagfirullahaladzim. Tajuk lain, baca lain. Okay, saya nak baca sikit berkaitan dengan Ramadan. InsyaAllah ini hadis berkaitan Ramadan. Nak ambil suasana. Kita kena ambil suasana tuan-tuan. Jangan datang Ramadan tak macam gitu. Sebab apa datang nampak macam bazar Ramadan. Bukan begitu. Bazar Ramadan. Ada orang ni dia suka Ramadan apa? Ada bazar Ramadan. Cina suka Ramadan. Banyak kuih tadi. Saya ingat dulu ada Cina kat maktab saya tu. Oh, saya suka lah. Siapa petang-petang saya boleh pergi beli kuih tu dia. Dululah. Sekarang ni payah sikit lah sebab zaman pandemik ni kan. Sebab tu kita kena jaga-jaga pergi Ramadan. Nak beli peha ayam tu tengok peha orang. Main-main. Pakai ketayak ustaz tu. Bukan ustaz lain, ustaz ni. Cadang nak pergi tu nak beli peha ayam. Anak nak makan kan begitu. Kembar saya 2 orang tu kalau nak makan mesti nak peha ayam. Cari kita tengok peha orang.
Astagfirullahalazim. Kena jaga-jaga. Tengok berhak isteri pun pada hari bulan Ramadan makruh. Betul saya? Siang bukan malam. Tuan-tuan faham tak ni? Tu. Ada orang tu tak tengok-tengok sebulan. Dia kata kenapa tak boleh? Dia tak mengaji. Ustaz tu kata siang tak boleh, malam boleh. Dia kata ya Allah, malam boleh Ustaz. 3 tahun dah saya buat gitu Ustaz tu. Dah tu lah kau tak main mengaji. Berat tu. Tuan-tuan faham tak? Tak faham nak buat macam mana? Ada minum tak? Ada? Tak ada. Ya Allah sedih. Tak ada. Minggu depan tak minum dah kita siang tau. Minggu depan. Saya sengaja je kata kat tuan. Saya pun sibuk ni. Pukul berapa ni? Isteri ajak pergi beli baju anak. Mana masuk asrama. Tu. Baju dia pula ada di kedai-kedai tertentu je. Allahu Akbar. Saya kata pakailah baju lama pun. Ya Allah bang. Anak saya ni warak seorang tau. Itu hari pergi Temenduga kasut dia cari. Dia pakai. Saya tak perasan kasut dia cari. Dia pakai, dia tak minta. Dia pakai kasut tu cari. Temenduga tu tengok. Allahu Akbar. Anak ingat. Astagfirullahaladzim. Isteri saya kata Allahu Akbar. Nantilah beli. Sebab dia warak sangat. Macam mana? Dia tak minta. Yang seorang tu kakak minta duit. Tu. Astagfirullahaladzim. Anak biasalah kan. Itu baru 7 orang anak saya. Ada orang 19 ada. Cik Zul berapa anak? Nak buat 3 pun takut. Gerak tu. Macam takut. Astagfirullahaladzim. Ada sahabat saya tu. Baru ni saya ke Terengganu kan. Orang lantik jadi hakim. Jadi sebelum tu ada ada taklimat hakim lah diberi oleh Ustaz Hafaz, abang pada Ustaz Tirmizi tu kan. Tu. Jadi dia beritahu dia ada 19 adik-beradik. Masya-Allah. Semua adik-beradik dia hafal Quran. Allahu Akbar. Saya dengar tu, ya Allah, ya Tuhanku. Aku ni hafiz juga, tapi saya ni hafiz juga. Qul Allahu ahad. Bantu saya jadi hakim hafazan Quran. Saya masa dapat surat tu, ya Allah, nak pergi tak nak pergi. Sebab saya tahu dalam grup tu semua orang hafiz. Sebab sahabat-sahabat saya tu kan. Lepas tu sampai tu, dia bagi saya hafaz dah lancar lah, okey lah. Mula-mula tu tuan-tuan, ni apa skrin rosak, skrin tak nampak. Budak tu dah baca dah. Saya kata surah apa budak ni baca? Alhamdulillah, marilah teringat surah Nuh. Balik Quran jumpa. Kawan-kawan ni dah dengar angguk-angguk dah. Sebab dia hafal. Saya pun. Lepas tu barulah skrin tu balik. Asyik barulah kita berangguk juga lah kan. Padahal tengok situ macam faham lah. Tu. Kena ada style juga. Tapi isteri saya kata apa kata dia? Masih bawa isteri saya. Apa namanya? Isteri saya kata bang, ada makna tu Tuhan. Ada makna tu. Abang dilantik jadi hakim tu. Mana kena baca Quran je. Kena banyaklah hafal Quran. Suruh anak hafal Quran. Mujur anak kata dah habis. Anak kan, anak sekarang ni kan suka bercakap, suruh kita je hafal Quran. Tu. Abah tu. Abah hafal dah dulu. Isteri saya kata ayat sama je daripada dulu sampai sekarang baca. Yalah Qul Huwallahu ahad kan. Yalah samalah Quran, mana boleh bagi atas bawah beza. Jawab. Astagfirullahalazim. Ada je jawapan. Mestilah sama baris. Alhamdulillah. Takkan baca lain. Astagfirullahalazim. Berat betul ustaz ni. Minta maaf tuan-tuan ni, gurau tuan-tuan. Sebab tak ada minum. Astagfirullahaladzim. Adalah 2. Tapi alhamdulillah tuan-tuan tak beri Nescafe lah, bagus. Okey, hadis yang berbunyi qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim atau kama qala. Apa maksud hadis ni? Sesungguhnya Ramadan telah datang kepada kamu. Sebab tu nanti apabila Ramadan datang, sunat kita sambut dengan gembira. Kita ucap Ramadan Karim. Ramadan Karim. Mana kita ni kalau tak gembira pun buat-buat gembira, buat-buat gembira. Mana dekat-dekat Ramadan ni suka, oh dekat dah Ramadan. Tapi hati ni berkata-kata, kita bidik. Alhamdulillah tu. Suatu bulan yang diberkati. Bulan Ramadan ni bulan yang diberkati. Siapa yang berkatinya? Allah Ta'ala. Di dalamnya penuh dengan keberkatan. Tu.
Allah mewajibkan puasa ke atas kamu di dalamnya. Allah yang wajibkan kita puasa. Di dalamnya dibuka pintu-pintu syurga. Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga. Ditutup pintu-pintu neraka Jahim. Disebut sini neraka Jahim. Abwabul Jahim. Sebab neraka yang paling bawah, paling dahsyat Jahim lah. Neraka Jahim. Dan dibelenggu syaitan. Ada berapa tu? Syurga, yang pertama bulan yang diberkati, Allah Ta'ala wajibkan puasa. Yang ketiga, syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. 5. Lepas tu ada pula satu malam. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Sesiapa yang dihalang daripada mendapat kebaikannya, maka sesungguhnya dia memang terhalang. Ini yang kita takut. Lepas tu kita berdoa kepada Allah. Kan perasan tak tiap-tiap malam imam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Sebab tu kalau boleh doa tu jangan kita lupa baca setiap malam. Baca sebab apa? Sebab kita nak minta keampunan Allah. Kata tuan guru kami kemarin, kalau membaca doa tu setiap malam, insya-Allah jumpalah Lailatul Qadar. Satu daripada malam-malam tu. Lailatul Qadar ni bukan tunggu tuan-tuan, beramal. Tunggu duduk surau, tunggu malam ni Lailatul Qadar ke? Bukan begitu. Beramal untuk dapat Lailatul Qadar. Tu. Saya jangka habis kuliah ni pukul 10 boleh tak? Astagfirullah. Tu. Dah buat pun dah tekak. Tak pergi kebun ni cik tu. Pergi. Sebab saya difahamkan durian sedang berbunga tu. Sebab ada sahabat saya beritahu kebun dia, dia kata durian dia sedang berbunga. Dia di Kuala Pilah. Tu. Saya kata jangan beritahu berbunga saja. Beritahu nanti apabila luruh saya cakap. Apabila luruh tu beritahu. Ada orang masa luruh durian tak ada di surau. Sebab dia sembahyang di kebun dia. Ada orang tu diikat durian dia, dipanjat ikat satu-satu supaya kalau jatuh luruh tak jatuh ke tanah. Ada, saya pernah tengok. Itu saya tengok di mana? Di Terengganu tu. Dalam perjalanan saya nak pergi ke kebun ayah saya tengok orang tu, saya ingat buat apa? Dia ikat buah supaya jatuh tu tak luruh tu tak jatuh ke tanah. Lepas tu dia letak jaring pula. Allah, patut pun mahal. Sebab dia jaga betul-betul. Itu. Dalam riwayat yang lain juga daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifatis syayatin." Apabila masuk Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Imam Al-Qadhi'iyah mengatakan hadis di atas boleh dipahami dengan pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup, dan syaitan-syaitan terbelenggu untuk menunjukkan bulan Ramadan sudah datang. Dan ia juga menunjukkan kemuliaan bulan tersebut. Meriahnya tahunya bulan Ramadan datang ni bukan makhluk ni ya, makhluk, semua makhluk Allah tahu. Semua makhluk. Semua makhluk-makhluk ni dia suka bila Ramadan datang. Jadi dan mereka juga mendoakan. Nampak begitu je, pokok kayu ke apa tu mendoakan. Sukanya bila Ramadan. Jadi kita harap kita dapatlah doa-doa mereka tu. Ia juga boleh difahami dengan pintu syurga terbuka kerana Allah memudahkan hamba-Nya melakukan ketaatan seperti puasa dan solat malam di dalam bulan Ramadan. Solat malam ni ulama kata iaitu antaranya ialah tarawih. Solat malam tu, tarawih tu dianggap qiyamul lail tu. Sebab dia buat selepas isyak. Selepas isyak atau subuh. Itu qiyamul lail. Sebab tu dulu tuan guru kami pesan jangan tinggal solat tarawih. Sebab kalau mu tak tinggal sembahyang tarawih tu, kata dia, sepanjang 30 hari Ramadan tu ada Lailatul Qadar, mu dapat kata dia. Sebab tu kita nak sembahyang tarawih tu sembahyang dengan molek, dengan sempurna. Kalau sini buat 8 dengan molek, campur 3 sebelah. Kalau tempat buat 20 lah. Macam tu. Jangan kita dah asyik 10 ke 10 pun betul tak, 10 campur 3 kan, ada tak 10. Itu.
Jadi ia berbeza dengan bulan lain. Di dalam bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk mengerjakan kebaikan daripada mengerjakan maksiat yang membolehkan mereka masuk ke dalam syurga melalui pintunya. Ini muslimat masak untuk suami, masak pahala. Masak untuk suami, sediakan juadah, Allahu Akbar. Sahur pula, ya Allah, ya Tuhan. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni semua aktiviti tu ada kelebihan. Sebab tu apa nama ni, kita minta pada Allah kita dapat. Sebab kita minta pada Allah kita dapat 3 nikmat rahmat dalam beribadat. Yang pertama, rasa nak buat. Rasa nak buat, jangan mari tak apalah, tak asal. Jangan sama Ramadan tak Ramadan, sama je, jangan wa'alaikumsalam. Yang kedua, minta pada Allah, Allah Ta'ala bagi peluang kita boleh buat. Kita boleh buat tarawih sampai ke akhir. Jangan 10 malam pertama kita ramai. Jangan begitu. Kita minta kita ni sampai final. Jangan pusingan pertama out dah. Macam bola lah, Itali pun kalah dah. Itali kalah. Itali ni gegasi bola sepak, kalah 2 tahun, dua siri Piala Dunia tak boleh masuk. Yang baru ni pun tak boleh masuk dah, kalah dengan Macedonia Utara. Itu bola sepak, tuan-tuan. Ini Ramadan. Sebab tu kita minta pada Allah kita dapat 3. Yang pertama, rasa nak buat. Yang kedua, diberi peluang oleh Allah dapat buat. Yang ketiga, diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat buat. Jadi sebagai akhirnya, tuan-tuan, untuk nak sambut Ramadan ni, kita pastikan kita bersedialah. Kita minta sihat. Minta sihat, tuan-tuan. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i ada pendapat yang mengatakan selepas nisfu Syaban ni, orang yang jarang berpuasa tak digalak dah puasa, dimakruhkan. Kecuali orang yang memang sentiasa puasa lah. Sebab apa? Nak suruh orang yang dah biasa puasa, dia tahu dah kadar dia kan. Ni tiba-tiba dia jarang puasa, 3 hari sebelum Ramadan dia puasa. Tujuan dia untuk nak selesai, tiba-tiba demam. Masuk Ramadan tak boleh puasa, rugi. Sebab tu kita sebelum masuk Ramadan ni sihat, minta dengan Allah sihat. Kalau perlu makan vitamin lah. Sebab nanti nak Ramadan boleh berpuasa dengan baik, boleh beribadat dengan baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dalam bulan Ramadan ni juga perbanyaklah kita menghidup sunnah Nabi SAW. Sebab itu secara mudahnya kita ambil daripada sahur. Bersahurlah, jangan kita tak bersahur. Sebab sahur tu besar sangat fadilat. Nabi kata tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu berkat. Berkat apa? Berkat yang pertama kata Ibnu Hajar, berkat pada melaksanakan sunnah Nabi. Apabila kita ni ikut sunnah, buat sunnah, kita akan dapat keberkatan. Yang kedua, sunnah sahur ni juga ialah membezakan puasa kita dengan Yahudi, ahli kitab. Yang ketiga, untuk nak kuatkan tubuh badan kita lah, sebab makan sikit tu. Dan kita kena pandai pilih makanan yang sesuai. Contohnya makan kurma, sebiji, 3 biji. Janganlah sampai 100 biji. Nak hangka ganjil 117, tak boleh itu. Janganlah sahur dengan merokok, minta maaf ni. Ini sahur merokok. Bang, dekat nak imsak dah. Imsak rokok, tak payahlah, berhentilah. Kalau boleh berhenti, kalau tak boleh berhenti, teruskanlah, tu je. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak berhenti isap rokok? Saya kata berhenti je lah. Dan kalau tak boleh berhenti, teruskanlah. Itu payah kita nak mikir kan. Dia tanya kita pun bukannya dia nak berhenti. Ada orang dia tanya kita tu bukan apa, macam ada satu orang dulu masa dia, bukan dia selling apa, pelaburan ni. Dia tanya saya, Ustaz boleh tak? Saya kata tak boleh. Siapa? Jabatan mufti kata tak boleh, haram. Apa dia jawab saya? Mufti tak faham, Ustaz. Mufti tak faham. Dan mu tanya aku ni lebih hebat pada mufti ya. Bergerak. Mu kata mufti tak faham, mu tanya aku. Kalau mu kata aku tak faham tu pernah sabar. Dia kata mufti tak faham. Jadi apa maksudnya tu? Maksudnya dia nak, kalau kita jawab boleh, dia akan sebarkan. Ustaz kata boleh walaupun kita ni ustaz kecil. Saya ni ustaz kecil je tuan-tuan, ustaz kecil-kecilan. Atas pada ustaz jadi-jadian. Sebab ramai ustaz jadi-jadian. Bukan sinilah, tempat lain. Tu. Jadi tuan-tuan, sahur, jangan tinggal sahur. Dan waktu bersahur ni banyakkan berdoa. Dia ada 4 zikir pada bulan Ramadan ni, jangan tinggal. Ada 4 zikir. Yang pertama,
banyakkan beristighfar. Istighfar paling sikit astaghfirullah. Nak besar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Ada dalam kitab ni kan? Kalau tak ingat, hafal. Kalau ada seorang pakcik tu, bagus inisiatif dia. Dia potong step, dia eliminate. Oh, dia pun bawa. Ada pakcik seorang. Lama-lama ingat. Kita tak malu nak hari tu. Sebab takut kata tak ingat. Dia memang kita tak ingat. Saya kalau orang minta saya tahlil, saya minta buku Yasin. Sebab saya tak ingat doa tahlil. Sebab orang situ nak doa tahlil. Saya kalau paling-paling tidak, orang tahlil, orang doa selamat, saya baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Tapi ada dia mula-mula baca alhamdulillah. Lepas tu selawat, lepas tu Allahumma barik lana. Dia kata, takkan doa tu je tak? Dah nak baca berapa kali? 3 kali. Saya baca 3 kali, 7 kali. Dan nak saya baca 41 kali. Cukuplah Ustaz. Dia tak faham doa tu makna apa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu bukan doa makan saja. Doa keberkatan, minta berkat. Barik lana fima razaqtana, apa yang joki kau beri pada kami, Allah. Rezeki bukan makan je. Selera makan rezeki. Ada orang makan muntah pun rezeki juga. Makan muntah tapi bukan learning lah. Jangan pula isteri tuan-tuan makan muntah, alhamdulillah ada rezeki lagi. Jangan, itu bukan rezeki, tu kena pergi klinik, kena cek angin. Bukan tu. Itu 25 tahun dulu. Kata, tak ingat peristiwa 25 tahun dulu? Tak ingat cik tu? Cik tu ingat ke? Saya nampak macam ingat tu macam baru je. Pengusia faham tu, Muslimat faham lah tu. Ada orang makan muntah, atau ada orang makan jatuh ayam sambar. Dia kejar ayam, bengong tu. Dia kejar ayam. Ada apa je? Kejar ayam. Ayam ambil kepala ekor. La ilaha illallah. Biarlah, tu rezeki dia dah. Dia kejar masa buat. Rumah jantung, gerak tu. Kena bayar pula. Tu. Yang pertama zikir, yang pertama istighfar. Yang kedua, banyakkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Yang ketiga, banyakkan minta masuk surga. Minta sebab apa? Sebab Allah Ta'ala offer surga. Kita Allah Ta'ala offer surga lama je, tak apalah, masuk tidak masuk berat betul. Bukan begitu. Kita bagi ni, kalau orang bagi lembu, kita mari tak? Anak lembu, kita mari. Kalau bagi emas lagi kalau orang bagi emas mari tak? Lepas tu budak bawa, mari. Tapi kalau orang baca hadis, mari pula ustaz tu ke sini lah tempat lain. Ada orang gitu. Lepas tu dia tanya, ustaz ni belah mana? Belah mana tu politik lah. Dan tu dia pun belah. Tak kira lah ustaz tu belah mana pun. Itu belah mana tu fikrah. Mungkin dia suka warna ni, ada orang suka warna ni. Itu biarlah. Yang paling penting apa yang dia sampaikan tu. Tu nampak lain sikit kan. Keluarga Malaysia kan. Tu. Dan yang keempat, betul ya? Yang pertama, yang kedua, bab semalam saya kuliah subuh, saya beritahu satu je tau. Kata habis kuliah subuh tu, pak cik tu datang saya, Ustaz cakap empek satu je. Saya kata bagus pak cik ni. Sebab saya ni macam tu, banyak kali saya bersyarah, saya bercakap tak habis. Ada tuan-tuan pun pernah rasa gitu kan? Ustaz cakap tadi 5, tapi beritahu satu je. Yang keempat, minta Allah Ta'ala redha pada kita. Ada 4. Banyakkan beristighfar, banyakkan bersyahadah, banyakkan minta dapat masuk surga, minta kita ni diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tadi sahur kan, sahur ni sunat diakhirkan. Dan apa nikmat akhir banyaklah. Apabila akhir, kita mudah mari sembahyang subuh. Dan jangan tinggal sembahyang subuh berjemaah dah bulan Ramadan. Sebab mudah, sebab kita bangun sahur dah. Kalau boleh datang surau, tak boleh sembahyang di rumah lah. Maklumlah bini ada 4 di rumah, sembahyang di rumah kan tu. Tapi kalau 2 orang je, marilah surau tu. Ni ada orang muslimat, dia duduk 2 orang je di rumah, sembahyang di rumah. Dia kata betulkan soft, ada makna tu. Ni ingat muslimat ya? Anak tak ada, pergi asrama mana, duduk di rumah, tukang soft, tukang soft. Isteri kata, bang saya seorang je. Kalau tuan-tuan kata ya, maksudnya beri keizinan. Ingat tu. Yang lain tak ingat, tapi yang ni je ingat. Okey. Apa datang. Dan kalau boleh jangan tinggal sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ni Cik Zul, nanti buatlah sikit jadual. Sini katakan subuh pukul 6 azan,
Lepas tu jarak sembahyang dengan bagi peluang orang sembahyang sunat tu dalam 15 minit. Apa nak dapat 2 rakaat tu. Besar 2 rakaat. Nabi tak pernah tinggal sembahyang 2 rakaat subuh. Nabi tak pernah tinggal. Tu. Lepas tu sembahyang subuh berjemaah. Nabi kata man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla lailata kullah. Barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah seolah-olah dia sembahyang sepanjang malam. Allahu akbar. Kalau kita dapat 30 hari ya Allah, lepas tu puasalah. Puasa lepas tu berbuka nanti. Berbuka ni kena cepat apabila masuk waktu. Jangan kita berbuka tak apalah. Buka 7.30 tak apalah, lewat sikit pun tak apa. Itu orang tak reti. Berbuka puasa ni tuan-tuan 7.30 dah duduk dah makan, nak makan tu. Masuk saja tu Allah Akbar, ambil kurma. Jangan, tak apalah. Bukan begitu. Rugi. Sebab Nabi kata apa? La tazalu ummati bi khairin ma ajalul fitra wa akharus sahur. Umatku sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana dia menyegerakan berbuka bila masuk waktunya dan mengakhirkan sahur. Barakah. Dan sebab tu tuan-tuan, ni ada orang tanya, dah ustaz nak makan dulu ke sembahyang dulu? Macam mana? Sini ada buka puasa sini di surau, bagus lah. Makan dulu ke sembahyang dulu? Saya senang je tengok pada lauk. Kalau kambing saya makan dulu, tapi kalau makan-makan biasa tu saya makan sikit sembahyang lah. Dua-dua tu betul. Ini tak, cik konon nak sembahyang dulu. Allah Akbar. Biryani tadi tu sempat tidak? Dia simpan tidak tu? Kata. Lepas tu kita pula, kalau orang tu makan dulu, jangan kita, mulut kita kata tak alim dia tu, pakai serban makan dulu. Jangan. I'm sorry, I'm talking about that. Jangan mulut kita ni celupa. Sebab dia tahu. Dia tahu kadar dia. Kalau aku tak makan nanti kan dalam sembahyang aku ingat. Nampak? Ni kita mulut kita tu. Alah haji tu pergi Mekah 3 kali dah. Dengan makan pun tak boleh selesai. Jangan tuan-tuan. Wa ni'azubillah. Rugi saja kita. Biarlah ni. Budak makan dulu. Budak. Kan? Kalau budak boleh, kalau budak boleh sembahyang wali tuan-tuan. Budak kan sembahyang. Nak beri peluang kita tegur. Ada anak tuan-tuan sembahyang umur 7 tahun. Allahu Akbar. Kosong tu. Orang macam tu wali insya-Allah. Hero saya 2 orang tu, yang seorang tu isteri saya selalu kata, bang, hero saya 2 orang yang kembar tu. Yang seorang tu sembahyang, okey. Yang seorang lagi tu kalau boleh pegang anak, yang ambil anak dia sebenarnya. Tapi dengan anak dia cium bukan main. Aku dengan saya cium apa? Anak kan dengan ayah ni dia nak cium dia tu sikit. Tapi kalau dengan mak dia, ya Allah, nak tidur tu. Adik dah besar, adik tidur. Tiba-tiba ada je lah. Tiba-tiba bila masa kau masuk, astagfirullahalazim. Ya Allah, anak bonsu. Allah. Dia berebut nak tidur. Dengan apa? Dengan umi dia. Allah Akbar kabira. Bila tengok anak kecil ni, bukan kata anak kecil, rakam kan ni, Allah Akbar. Pengusi senyum je bila sebut anak kecil. Ada satu orang tua tu, dia pencen. Dah pukul berapa nak habis kuliah Ustaz? Tu. Tak apa cerita semula tu. Dia balik, dia pencen, lepas tu pergi masjid. Suka isteri dia pakai serban. Rupa-rupa satu hari tu, ya Allah Tuhan aku, rupanya ada anak kecil. Suami isteri dia panggil, ada kecemasan. Dia ingatkan dia dah letak ketayak, terletak pampers di ikatnya. Lepas tu isteri dia tengok, bang, kenapa pampers? Barulah pecah lubang. Rupanya selama ni dia pergi sembahyang subuh betul, tapi selepas sembahyang subuh tu dia balik rumah bini muda dia. Anak kecil. Allah Akbar kabira. Jadi kita ni tua-tua ni, saya tu isteri saya kata, cucu mak dia jaga. Cucu kan. Lepas tu baru ni saya minta maaf. Saya pergi klinik ni, biasalah kan, umur macam saya ni pergi klinik juga tak. Appointment doktor. Makcik tu cakap depan saya. Saya stres doktor tu dia. Saya kena jaga cucu tu dia. Allah. Saya dengar gitu, ya Allah, sedihnya. Dan tu doktor dia cakap, apa sah pula? Dah 2 tahun dah doktor, mak dia kerja jauh. Stres ni. Lepas tu nak pergi ambil cucu sekolah, hantar sekolah. Saya dengar macam tu, ya Allah. Siang lah kan. Patutnya umur macam mak dia tu, macam tuan-tuan ni kan tenang kan. Kan tenang. Tenang lah. Cik Zul belum ada cucu ya. Tak lama lagi lah tu. Cucu bukan anak, cucu. Astagfirullah. Okey, jadi saya rasa cukup lah tu kok. Berbuka puasa dah sebut. Dah masuk dah sahur berbuka kan. Lepas tu tuan-tuan pandai-pandai lah tu.
Tapi jangan lupa baca Quran banyak tuan-tuan dalam bulan Ramadan. Sini ada tadarus kan, dan tadarus ni jangan pula kita tikaikan orang tu baca slow-slow lah. Yang tadi tu berbuka, tadi tu saya lupa nak beritahu, berbuka dengan, kalau boleh berbuka dengan kurma. Kurma ni yang paling molek rutab. Rutab ni kurma baru ni, yang asah sikit tu rutab. Kalau tak ada tamar. Tamar ni kurma kering. Nabi dia makan rutab dulu kalau ada. Kalau tak ada bau tamar. Kalau tak ada tamar, bawa air. Dia kurma dulu bawa air, tuan-tuan. Air masak, bukan air Nescafe. Lepas tu makan, lepas tu sembahyang. Siapa yang mampu, tak mampu, makanlah dulu. Selesai baru sembahyang. Gitu. Lepas tu suruh ya, insya-Allah. Ini saya beritahu ni sebab apa-apa yang tuan guru kami selalu nasihatkan kami. Lupa juga, tuan-tuan. Jangan sekali-kali buka puasa dengan isyak rokok. Minta maaf ni. Macam marah je. Kalau marah tu bagus, tak marah tu kau cakap lah, ustaz nak cakap apa pun. Tapi kalau rasa tu, ustaz ni macam cabar aku je, tak apa ustaz, aku akan berhenti. Begitu. Betul kan, betul? Tak boleh gitu, ustaz. Sekadar itu saja tuan-tuan, saya minta maaf dengan tuan-tuan. Sekiranya ada bahasa yang kurang baik saya gunakan. Sama-samalah kita mendoakan agar kita dapat masuk Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.